Selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita nak belajar kita karbon, kita oksigen dan kita air. Sebelum itu, marilah kita ingat balik apa yang kita pernah belajar. Okey, di sini ada satu soalan. Okey, untuk soalan ini, yang pertama rantai makanan. Kamu tengok di sini, kita perlu kenal pasti pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder dan pengguna tertier. Untuk yang pertama, pengeluar. Saya sudah pasti kamu sudah ingat yang pengeluar itu mesti yang boleh membuat makanan sendiri, boleh menjalankan fotosintesis. Jadi adalah tumbuhan. Kalau yang itu adalah yang pertama. Dalam contoh rantai makanan ini adalah kubis. Okey, untuk yang beluncas, ayam dengan ular, sebab dia makan itu pengeluar, jadi dia adalah pengguna. Untuk pengguna ini kita ada 3 jenis, pengguna primer, sekunder dan tertier. Jadi untuk primer, sekunder dan tertier, yang pertama primer tu mesti pertama. Kamu ingat P-E-R, pertama. Jadi primer. Jadi adalah pengguna yang pertama makan tumbuh-tumbuhan itu. Okey, jadi yang kedua, pengguna sekunder adalah pengguna yang makan pengguna primer. Jadi akhirnya lebih daripada itu kita panggil tertier yang paling tinggi. Jadi kat sini saya pasti kamu sudah kenal pasti yang kubis itu adalah pengeluar, pengguna primer adalah peluncas, pengguna sekunder adalah ayam dan pengguna tertier adalah ular. Okey, jadi dari sini untuk soalan pertama kita sudah siap. Okey, ini jawapannya. Okey, jadi kita tengok soalan 2 pula. Soalan 2 ini, okey, yang pertama, kamu perlu bina satu siratan makanan daripada organisma ini. Jadi marilah kita bina rantai makanan dulu sebelum kita bina siratan makanan. Okey, jadi pokok padi dimakan oleh apa? Kita kena pastikan pengeluar kita dulu. Jadi pengeluar di sini adalah pokok padi. Okey, pokok padi boleh dimakan oleh apa? Belalang boleh, peluncas pun boleh. Okey, selain itu, tikus pun boleh makan pokok padi. Jadi kita ada 3 jenis pengguna primer di sini. Jadi seterusnya, peluncas dengan belalang ini boleh dimakan oleh burung pipit. Burung pipit akan makan peluncas dan belalang. Jadi ini adalah pengguna sekunder. Jadi akhirnya mereka boleh dimakan oleh burung hantu. Jadi burung pipit dengan tikus boleh dimakan oleh burung hantu. Jadi kamu sudah boleh bina siratan makanan kamu. Okey, jadi untuk B, ramalkan kesan jika pokok padi mati akibat kemarau yang berpanjangan. Yang ini kamu fikir, kalau pokok padi itu mati, jadi tadi peluncas kamu, belalang kamu, tikus kamu ada makanan tak? Sudah tak ada. Jadi makanan akan kurang. Jadi pengguna itu pun akan pindah ke habitat yang lain, ataupun yang tak dapat pindah akan mati. Jadi populasi haiwan itu akan berkurang. Sekarang kita sudah boleh ingat kembali objektif hari ini. Kita nak belajar kita nutrien. Jadi dalam kita nutrien ini, kita ada 3 jenis. Yang pertama adalah kita oksigen, yang kedua kita karbon dan kita air. Jadi marilah kita tengok yang pertama, kita air. Untuk kita air, hari ini kita akan belajar peranan benda hidup dalam kita air. Yang pertama, kamu boleh
nampak dalam gambar raja di sebelah, air diserap ke dalam tanah. Jadi semasa air itu diserapkan oleh tanah, tumbuhan akan guna, dengan haiwan pun akan guna air tersebut. Jadi semasa tumbuhan serap tu, dia akan membebaskan air ke udara, ke atmosfera kita melalui proses transpirasi. Okey, jadi bukan sahaja transpirasi boleh membebaskan air ke atmosfera, haiwan juga menjalankan proses respirasi, penyatinjaan dan juga perkumuhan. Ini semua boleh meningkatkan kandungan wap air di atmosfera. Jadi respirasi, penyatinjaan dan perkumuhan, kamu sudah tahu kan, respirasi macam pernafasan, penyatinjaan, air kencing ataupun perkumuhan, perpeluhan, urinasi. Ya, jadi semua ini menambahkan kandungan wap air di atmosfera. Jadi semasa wap air sudah di atmosfera, wap air yang banyak itu nanti dia akan kondensasi membentuk awan. Lepas tu awan yang hitam, okey, sekarang sudah cukup kondensasi air itu, dia akan turun lagi sebagai hujan. Nanti air hujan akan mengalir ke sungai. Okey, jadi akar tumbuhan itu sebenarnya sangat penting sebab dia menjadi itu struktur tanah dengan lebih kukuh. Akar tumbuhan itu akan mencengkam tanah tersebut. Jadi hal ini boleh menyebabkan tanah itu kukuh dan tidak mudah berlaku tanah runtuh. Jadi kalau kamu tengok kawasan yang tinggi tapi tak ada itu tumbuh-tumbuhan, jadi kadang-kala sangat senang dia akan berlaku hakisan tanah. Yang itu yang sangat bahaya. Itu tanah daun-daun pokok itu juga akan menutupi permukaan tanah. Jadi semasa dia sudah tutup permukaan tanah, ini akan mengurangkan kadar penyerjatan air. Jadi tanah itu tidak mudah jadi kering. Penyatinjaan. Jadi sudah jadi wap air akan kondensasi membentuk awan dan turun sebagai hujan dan mengalir semula ke tanah dan juga sungai. Okey, jadi ini adalah kitaran air. Kita tengok lagi kitaran karbon sekarang. Okey, untuk kitar karbon, kita boleh tengok kitar karbon ini, kita boleh fikir dua benda, membebaskan karbon dioksida dan juga menggunakan karbon dioksida. Jadi, apakah proses-proses yang menggunakan karbon dioksida? Yang pertama, yang menggunakan karbon dioksida ini hanya satu proses saja, iaitu fotosintesis. Fotosintesis menggunakan karbon dioksida. Okey, jadi apa yang membebaskan karbon dioksida? Ini yang banyak. Respirasi haiwan, respirasi tumbuhan, perebutan, pembakaran. Yang itu semua membebaskan karbon dioksida. Jadi sudah tahu yang karbon dioksida, kita fikir untuk oksigen pula. Untuk oksigen sama juga, apa yang menggunakan oksigen dan apa yang membebaskan oksigen. Yang menggunakan oksigen adalah anak panah biru ini. Jadi yang gunakan oksigen sama juga adalah respirasi, sama ada respirasi haiwan ataupun tumbuhan. Dua-dua ini menggunakan oksigen. Jadi selain itu, perebutan yang dilakukan oleh pengurai, contohnya kulat, bakteria, ini juga akan menggunakan oksigen. Jadi pengurai yang biasa adalah bakteria dengan kulat. Haiwan itu mati, dia akan
merebut, dan makanan perebutan itu dimakan oleh pengurainya bakteria dan kulat. Jadi bentuk oksigen sama juga, hanya satu proses yang membebaskan oksigen itu sahaja. Yang ini adalah fotosintesis. Jadi fotosintesis ini sangat penting sebab dia fotosintesis ini membebaskan oksigen dan menggunakan karbon dioksida. Sekarang kita tengok tumbuhan benda hidup yang boleh di dalam kita oksigen dan karbon. Okey, seperti yang tadi saya cakap, tumbuhan dan haiwan melakukan respirasi yang menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Kalau tumbuhan dan haiwan sudah mati, akan diurai oleh bakteria dan kulat di dalam tanah dengan menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Tumbuhan hijau ini penting untuk mengekalkan kandungan karbon dioksida dan oksigen di dalam udara melalui fotosintesis. Okey, jadi sekarang kita tengok langkah-langkah yang boleh menyelesaikan masalah gangguan kepada kita nutrien. Okey, untuk kita nutrien, aktiviti manusia contohnya penebangan hutan yang tidak terkawal, pembakaran bahan api fosil, penggunaan sumber air secara berlebihan. Ini semua boleh mengganggu kita nutrien yang tadi. Okey, contohnya kalau penebangan hutan yang tidak kekawal, karbon dioksida akan meningkat kan? Betul tak? Dengan oksigen pun akan kurang. Ataupun pembakaran bahan api fosil sama juga akan meningkatkan kandungan karbon dioksida yang banyak dengan oksigen yang kurang. Dengan penggunaan sumber air secara berlebihan untuk pertanian domestik, ini sebenarnya sudah mengganggu kita air kita juga. Sebenarnya ramai orang yang tak dapat nak guna air, jadi kita mestilah menjaga, menjimat air dengan betul. Okey, untuk mengatasi masalah-masalah, kita ada langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan masalah gangguan ini. Jom mari tengok satu-satu. Yang pertama, sistem pertanian yang terancang. Maksudnya kita mesti rancang mana tempat yang sesuai untuk pembalakan pokok ataupun mana tempat yang sesuai untuk pertanian. Okey, jadi selain itu kita boleh menggunakan kenderaan awam, contohnya bas ke, MRT ke, taksi ke, itu semua kenderaan awam. Kita tak nak seorang bawa satu kereta. Okey, jadi kalau boleh kita kongsi kereta, jadi boleh mencegah pencemaran udara. Jadi menyimpan air hujan, macam yang tadi saya cakap tu, boleh simpan untuk kegunaan harian, kita jimat air. Dan selain itu, kita juga boleh tanam semula pokok. Sudah tahu betapa penting pokok kita kan? Fotosintesis itu membebaskan oksigen dan menggunakan karbon dioksida. Jadi kurangkan karbon dioksida, kita pun tak ada kesan rumah hijau. Jadi selain itu, kita juga boleh memperketat undang-undang ini. Okey, contohnya untuk yang ini, macam syarikat yang penebangan hutan tanpa berkawal, dia pergi tak ada lesen. Okey, jadi ini kita boleh mendenda mereka dengan lebih berat. Itu memperketat undang-undang. Okey, sebelum kita tamat hari ini, marilah kita ulang kaji, refresh balik apa yang kita sudah belajar. Yang pertama,
Namakan 3 jenis kita nutrien. Okey, saya pasti kamu sudah boleh jawab. Kita nutrien 3 jenis itu, yang pertama kita air, kita karbon dan kita oksigen. Okey, berikan 2 proses perubahan jirim dalam kita air. Macam mana kita perubahan jirim? Ingat perubahan jirim itu maksudnya dia tukar dari gas ke cecair ataupun cecair ke gas ataupun pergi ke pepejal, melibatkan jirim tu. Jadi di sini kita boleh cakap penyejatan. Okey, penyejatan adalah wap air tukar menjadi gas, penyejatan, ataupun kondensasi, dari gas menjadi wap air, kondensasi. Sekarang kita tengok soalan yang ketiga. Terangkan peranan organisma dalam kita karbon dan kita oksigen. Okey, kita mesti melalui soalan ini kita mesti terang dari segi tumbuhan dan haiwan. Contohnya tumbuhan dan haiwan dua-dua menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. Dan semasa respirasi kita fikir selain respirasi tadi kita ada belajar fotosintesis kan. Fotosintesis dijalankan oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan boleh menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen. Okey. Jadi selain itu kita ada proses perebutan ini. Proses perebutan akan menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Jadi semua proses ini akan mengekalkan keseimbangan antara gas oksigen dan gas karbon dioksida di atmosfera. Okey, cadangkan 2 langkah untuk menjimatkan air. Yang ini mana-mana saja kamu fikir logik boleh. Jadi saya di sini ada 3 jawapan. Yang pertama macam tadi, menadah air hujan untuk kegunaan harian. Contohnya kamu nak menyiram pokok, nak mencuci kereta. Boleh simpan air hujan tersebut untuk kegunaan yang itu. Pastikan tiada kebocoran paip. Kalau ada bocoran paip nanti air semua hilang kan, sangat bazil. Okey. Jadi kita juga boleh membasuh kereta menggunakan air di dalam baldi. Kalau kamu ada jawapan lain, bolehlah tulis di bawah komen itu. Okey, itu sahaja untuk hari ini semua. Terima kasih kerana tengok. Kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.